Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Buat korang yang baru join channel Anas Rahmat ni, yang baru join Malam Mistik ni segmen ni, yang masih tak kenal saya, nama saya Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Alright. Malam ni nak cerita dua buah kisah yang berlaku di dua buah hospital kerajaan. Kisah seram ataupun misteri yang berlaku pada dua orang ibu ni yang baru sahaja selesai melahirkan baby. Tapi sebelum tu, korang kena belanja like, komen, share dan subscribe channel Selamat ni. Tekanlah butang loceng tu kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. So, what are we waiting for? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kisah ni berlaku di sebuah hospital kerajaan yang tak dibagi tahu pun hospitalnya yang mana satu dan dekat mana. Tapi berlaku pada tahun 2006. Berlaku pada seorang perempuan ni yang hanya nak dikenali dengan nama samarannya Mayang. Walaupun kejadian ni dah berlaku lebih kurang 16 tahun yang lalu, tapi kejadian ni masih segar lagi dalam ingatan si Mayang ni. Kejadian ni berlaku masa dia baru je lepas bersalin anaknya yang kedua. Kisahnya macam ni. Lepas je keluar daripada ward bersalin, sepatutnya dia akan ditempatkan dekat ward bahagian depan sekali. Tapi menangkan pada masa tu, ward dekat belah depan semuanya pun dah penuh. So nak tak nak, suka ataupun tidak, terpaksalah dia ditempatkan dekat bahagian ward paling hujung sekali, dekat bahagian belakang dekat dengan pintu kecemasan. Memang kebetulannya masa tu ward bersalin dah pun penuh sangat. Kebetulan pula tu Mayang ni bersalin pada petang selepas waktu asar. So nak tak nak dia kenalah tidur satu malam dekat hospital tu, sementara nak tunggukan anaknya, babynya tu yang baru lahir tu betul-betul sihat. Bila semuanya okey, barulah pihak hospital akan benarkan si Mayang ni balik dengan baby dia. So lepas je Mayang ni check in dekat atas katil dia, Mayang perhatikanlah satu persatu ibu-ibu yang lepas bersalin tu pun dah mula balik. Menjadikan makin lama makin lenganglah kawasan ward yang Mayang ni duduk. Mungkin diorang ni dah bersalin daripada semalam agaknya. Tu yang diorang ni dah boleh balik, fikir Mayang nak sedapkan hati dia. Kalau petang-petang tadi semua katil tu penuh dengan pasien, akhirnya bila dah menjelang malam, tinggallah Mayang bersama dengan seorang lagi ibu mengandung yang tengah menunggu masa untuk bersalin. Tinggal dia berdua saja. Malam tu si Mayang ni dia rasa betul-betul tenang. Aman je waktu tu. Suasana kawasan ward pula sunyi bila banyak katil yang dah mula pun lengang. Bila babynya si Mayang ni dah pun nyenyak tidur, Mayang pun mulalah nak rehatkan mata dia. Tapi baru je dia nak lelapkan mata, tiba-tiba pesakit yang menunggu masa nak bersalin tu tadi tu, dengan tiba-tiba dia menjerit. Rupa-rupanya air ketuban dia dah pun pecah. Maksudnya dia dah nak bersalin lah tu. So time tu jugalah nurse pun terus tolak dia ni masuk ke labor room. Jarak labor room dengan ward bersalin yang Mayang ni duduk tak berapa jauh pun, hanya beberapa meter sahaja. So dalam masa yang sama, Mayang ni yang tadi dah hampir-hampir nak terlelap tu terus terang balik biji mata dia. Tak jadi dah dia nak tidur. Lagipun dia rasa pad dia ni dah penuh dengan darah. Maksudnya dah tiba waktulah untuk dia cuci dengan ganti pad yang baru ni. Bila pesakit tu dah masuk ke labor room, nurse pula of course lah akan busy dengan pesakit tu.
Secara automatik jugalah keadaan ward hujung tu jadi lagi sunyi sepi. Sebab yang hanya tinggal dekat ward tu hanya Mayang seorang je dengan baby dia yang ada dekat dalam ward yang bahagian hujung ni. Mayang ni dia nak pergi ke tandas, tapi dia risau pula nak tinggalkan baby dia seorang-seorang. Tapi apa pilihan yang dia ada masa tu? Dia tengok meja kerja nurse pun tak berapa jauh pun daripada tempat dia. Kalau ada apa-apa hal yang berlaku, mungkin nurse ni boleh bantu tengokkan. Lagipun jarak katil dia nak ke tandas pun taklah berapa jauh sangat pun. Berapa langkah je dah sampai dah. Akhirnya Mayang pun gagahkan diri dia, berjalan pelan-pelan terus masuk ke dalam tandas seorang-seorang untuk tukar pad dia yang dah pun penuh dengan darah tu. Mayang ni beritahu, masa mula-mula nak bergerak ke tandas tu, perasaan seram dengan takut tu dengan tiba-tiba je datang. Dia macam rela tak rela je nak masuk tandas tu seorang-seorang. Lagilah memandangkan hijab mata Mayang ni senang nak terbuka, senang nampak hantu, lagilah membuatkan dia jadi lagi risau. Kalau ikutkan hati dia, memang malas nak bergerak lagi dah. Dia nak lepak je atas katil dia. Tapi tak boleh juga kan kalau pad tu tak dibersihkan ataupun diganti. Nanti jadi tak selesa pula kan kalau nak tidur malam nanti tu. So nak tak nak, kenalah dia gagahkan diri dia untuk masuk ke tandas tu walaupun seorang-seorang. Malam tu perasaan dia betul-betul semacam je, macam ada yang tak kena. Dia memang betul-betul memerlukan seseorang untuk temankan dia masa tu. Tapi apakan daya, waktu tu dah hampir pukul 11 malam dah. Dah sah-sah lah waktu melawat pun dah habis kan. Takkanlah nak call suami dia semata-mata nak suruh suami dia datang untuk temankan dia pergi toilet. Memang tak logik lah kan. So back to the story. So sebaik je kaki Mayang ni melangkah masuk ke dalam tandas tu, dengan tiba-tiba bulu roma dia mula dah meremang dah. Seolah-olah macam memberi petanda akan kehadiran sesuatu entiti dekat dalam tandas tu. Masa ni si Mayang ni dia dah mula berdebar dah. Dup-dap, 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 jantung dia berbunyi. Tapi dia buat tak tahu je. Dia cuba elakkan daripada berfikir benda yang bukan-bukan dalam kepala otak dia ni. Kepala otak dia ni masa ni hanya fokus dengan hal yang dia nak buat je. So masa masuk dalam tandas tu, memang Mayang nampak tak ada orang pun kecuali dia seorang je. So cepat-cepatlah dia pergi tukar pad kotor dia. Lepas je dia siap-siap tukar pad dia tu, baru je dia nak start cuci pad dia yang penuh dengan darah tu sebelum dia nak buang ke dalam tong sampah tu. Dengan tiba-tiba Mayang ni terdengar ada suara orang perempuan seolah-olah menegur Mayang ni. Suaranya kasar. Suara tu datangnya betul-betul daripada atas kepala si Mayang ni. Betul-betul atas kepala dia. Masa ni si Mayang ni diguna tandas pesakit. Tandas pesakit yang luas tu kan, yang ada besi real tu kat tepi tu kan. Yang ada kursi khas dengan tali kecemasan tu untuk panggil nurse kalau ada apa-apa masalah. Dia gunakan tandas tu. Suara tu berbunyi, "Tengah cuci darah ke tu? Biarkan aja dekat situ, nanti akak tolong cucikan." kata suara tu sambil ketawa-ketawa kecil je. Memang seram gila bunyinya. Dalam otak si Mayang dia dah mula terfikir dah benda bukan-bukan dah masa tu. Macam-macam benda lah duk main dalam otak fikiran dia ni. Siapa pula tu kan? Tiba-tiba je bersuara. Takkanlah nurse pula kan? Bisik hati Mayang masa tu. Dia memang langsung tak ada dengar pun pintu masuk berbunyi. Memang tak ada langsung tanda-tanda orang masuk pun. Kalau ada orang masuk dalam tandas tu, mesti ada bunyi pintu macam mengeresot kan, bunyi mesti ada kan. Yang lagi buatkan si Mayang ni dia rasa pelik. Macam mana suara tu boleh tahu yang Mayang ni tengah bersihkan darah pad dia? Sudah. Memang ada sesuatu yang tak kena ni, fikir Mayang ni. Masa ni hanya Tuhan je yang tahu perasaan takut si Mayang ni macam mana. Dia cekalkan je hati dia. Cepat-cepat dia jirus air sebanyak mungkin dekat pad dia yang kotor tu. Dia tak nak ada sikit pun darah yang tinggal dekat pad dia tu. Makin lama makin berderau jantung si Mayang ni. Dia langsung tak pandang kiri kanan dia. Walaupun kiri kanan dia ni cuma berdinding je. Nak pandang atas lagilah dia tak berani kan. Sebab suara tu betul-betul datangnya daripada atas kepala dia. Memang taklah si Mayang ni nak pandang ke atas kan.
Dia diam je masa tu, hanya fokus nak bersihkan pad tu secepat mungkin. Tak lama lepas tu suara tu berbunyi lagi. Janganlah macam tu. Akak haus ni. Suara perempuan tu merayu, bersungguh-sungguh merayu supaya Mayang ni jangan cuci pad dia ni bersih-bersih. Dia tak bagi Mayang cuci ni bersih-bersih. Tapi Mayang ni masa tu dia just tunduk je kepala dia. Dia buat diam je. Walaupun hanya Tuhan je yang tahu betapa takutnya dia masa tu. Dia betul-betul fokus nak bersihkan pad dia tu. Dalam tak berapa detik tu, Mayang pun menggagahkan diri dia untuk duduk semula dekat kursi khas dalam tandas tu. Lepas tu dengan pantasnya, dia terus tarik tali kecemasan. Tali kecemasan tu khas untuk minta bantuan daripada nurse. Tu masa tu jugalah lepas Mayang ni tarik tali tu, Mayang dapat rasakan yang satu badan dia ni dah menggigil ketakutan sangat. Bergetar-getar badan dia ni, vibrator satu badan. Sampaikan satu tahap tu, satu patah ayat Al-Quran pun dia tak mampu nak terluahkan daripada mulut dia. Tak terkeluar, tak terkata-kata daripada mulut dia ni. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim. Korang bayangkanlah dengan badan yang tengah penat tak habis lagi tu sebab baru lepas meneran keluarkan anak, tambah lagi pula dengan hal-hal seram ni. Memang kesian gila nasib si Mayang masa tu. Kesian betul. Dalam otak si Mayang ni fikir, dia kena kuat. Sebab anak dia dekat luar tu sorang-sorang je. Dah lah anak dia pun masih lagi belum mandi. Takutlah kan ada bau-bau darah juga kan. Takut jugalah kalau benda ni ngacaukan anak dia pula. Memandangkan Mayang ni dalam keadaan ketakutan yang amat sangat masa tu, berkali-kali jugalah dia pergi tarik tali kecemasan tu dengan harapan cepat-cepatlah nurse tu datang bantu dia. Saat tu, even seminit pun dah macam berjam-jam dia punya lama, kata Mayang ni. Tak lama lepas tu, Mayang dengar ada bunyi derap tapak kasut. Tak, tuk, tak, tuk. Masuk menghampiri tandas yang Mayang ni duduk. Masa ni dah lega dah hati si Mayang ni. Akhirnya ada juga yang datang rescue dia. Mayang ni pun dia gagahkan diri dia untuk bangun, lepas tu buka pintu bilik air tu. Buka pintu bilik air tu, alhamdulillah memang nurse yang datang. Tapi tak pasal-pasal jugalah kan Mayang ni kena marah dengan nurse tu. Nurse tu pun cakap lah, kenapa awak tak panggil saya nak masuk ke dalam tandas ni? Nanti kalau awak jatuh, tak pasal-pasal saya yang kena marah pula. Nurse tu pergi bising dekat si Mayang sebab si Mayang ni masuk tandas sorang-sorang. Si Mayang ni, dia tak menjawab apa pun. Sebab dia tahu salah dia. Walaupun niat dia baik, tak nak susahkan nurse-nurse yang tengah sibuk malam tu. Nurse tu pun pimpinlah lengan si Mayang ni, lepas tu bawa Mayang ni pergi ke katil dia. Sambil tu Mayang pun bagi tahu dekat nurse tu, maaf nurse, saya terlupa nak masukkan pad kotor saya dalam tong sampah. Pad saya tu masih ada dekat atas lantai tu. Nurse, tolong bantu nurse, kata Mayang perlahan je dekat nurse tu. Nurse tu pun jawab, oh, tak apa, nanti saya tolong buangkan. Awak baring je kat atas katil. Lega hati Mayang bila dengar nurse tu nak bantu dia. So dia pun ucapkanlah terima kasih dekat nurse tu. Lepas nurse tu hantar je Mayang dekat katil, dia pun terus masuk balik ke dalam bilik air tu. Mayang ni duk perhati je gerak-geri nurse tu masuk ke dalam bilik air tu. Lebih kurang 30 minit macam tu, nurse yang masuk dalam bilik air tadi tu masih lagi tak keluar daripada toilet tu. Mayang pula dah mula rasa risau dah. Pasal lama sangat dia ni duduk kat dalam toilet tu kan? Dia buat apa kat dalam tu? Dia mandi ke? Mayang ni, dia dah mula rasa macam tak sedar hati dah. So Mayang ni pun panggil nurse lain yang ada dekat meja kerja nurse tu. Dia minta tolong nurse tu pergi periksa ke dalam bilik air tu, sama ada tak nurse yang tolong dia tadi tu masih ke dalam toilet ke ataupun tidak. Selang beberapa minit selepas tu, nurse yang kedua yang tolong Mayang ni masuk bilik air tu, dia keluar bilik air seorang-seorang je, sambil jalan tergesa-gesa macam nak cepat. Terus dia pergi ke meja kerja dia. Sikit pun dia tak toleh kat muka Mayang ni. Dia jalan terus je. Tapi Mayang ni, dia tak nampak pun kelibat nurse yang bantu dia yang first tu. Dia tak nampak pun kelibat nurse tu keluar daripada bilik air. Yang Mayang ni nampak nurse yang lepas tu je seorang-seorang keluar daripada bilik air. Lagilah buatkan Mayang ni dia jadi ragu-ragu. Lepas tu dia pun tertanya-tanya juga kan, apa sebenarnya yang terjadi ni kan. Confused betul si Mayang masa tu.
Tak lama lepas tu, terus nurse tu datang dekat katil mayang. Dia datang dengan beberapa orang nurse yang lain. Dia pun cakap, minta tolong je, tolakkan katil pesakit dekat belah hujung ni pergi ke ward depan. Tumpang kat kelas ward kedua tu, sementara nak tunggu semua discharge esok. Nurse tu cakap macam tu. Nurse tu bagi arahan pada nurse-nurse yang lain, menjadikan Mayang ni lagi pelik. Kenapa dengan tiba-tiba je kena tukar ke kawasan ward lain pula malam tu juga ni? Mayang ni betul-betul dah confused lah malam tu. Sambil tu si Mayang ni, dia pun pasang-pasang telinga juga. Dia terdengar apa yang nurse tu cakap dengan kawan-kawan dia. Saya kan dah bagi tahu, pesakit yang bermalam dekat sini tak boleh letak dekat ward hujung. Nanti dia suka. Dah lama dah dia tak datang. Malam ni dia boleh pula muncul. Jelas si Mayang ni dengar kata-kata nurse tu mengomel sambil tengah tolak katil. Mayang ni mula terfikir, apa yang dimaksudkan dengan kata-kata nurse tu? Siapa dia yang nurse tu maksudkan? Tapi walaupun siapa pun dia yang nurse tu maksudkan, si Mayang ni malas nak ambil tahu. Sebab dia pun dah letih sangat dah malam tu. Apa yang pasti, lepas je katil Mayang ni dipindahkan dekat ward bahagian depan, Mayang ni rasa lebih tenang. Alhamdulillah malam tu, lepas katil Mayang tu dipindahkan dekat situ, Mayang ni dengan babynya dapat tidur dengan lena-selenanya, dengan alunan Al-Quran berkumandang memenuhi ruangan ward bersalin malam tu. Lain macam cerita yang first ni. Boleh tahan seram juga. Saya yang bercerita ni pula yang rasa meremang dengan tiba-tiba. Gila kalau tiba-tiba ada suara datang macam itu dalam bilik air. Alright. Okay, sebelum kita nak sambung dengan cerita yang kedua, nak bagi tahu sikit pasal biskut yang tengah kecoh ni. Hantu cookies. Korang dah rasa ke? Kalau korang belum rasa, baik korang try. Sebab hari tu dah try beli sebotol dah. Tak sampai sejam, settle, bersih. Sebab sekali je dah masuk ke dalam mulut, terus tak boleh nak berhenti. Baik korang try. Masalah betul biskut ni. Betul-betul problem. Biskut ni, biskut homemade. Kalau korang nak beli, saya dah letakkan pun linknya dekat bawah. Ataupun korang boleh scan je QR code dekat sebelah ni. Sebelah sini? Sebelah sini. Korang tekan je, korang scan je QR code sebelah ni. Nanti korang akan dibawa kepada satu WhatsApp. Korang order je dekat situ. Alright? Jom kita sambung dengan cerita yang kedua. Let's go. Kisah kedua ni dikirimkan oleh Zulaika yang menceritakan pengalaman misteri dia yang masa tu dia tengah menjaga anaknya dekat ward ni disebabkan anaknya menghidap demam kuning. Kejadian ni berlaku pada tahun 2009 yang masa tu Zulaika ni bersalin anak pertama dekat Hospital Besar Sultan Ismail Johor Bahru. Tapi kejadian ni bukanlah berlaku dekat Hospital Sultan Ismail, tapi dekat Hospital Kota Tinggi. Dia cuma beranak je dekat Hospital Sultan Ismail ni. Masa proses bersalin dekat Hospital Sultan Ismail tu, sehinggalah dia ditempatkan ke dalam ward, semuanya okey je, lancar je, tak ada apa-apa perkara yang luar biasa pun berlaku, kata Zulaika kat hospital tu. Tak ada pun. So dalam hari yang sama juga, si Zulaika ni dibenarkan keluar ward. Dia pun teruslah balik ke rumah maknya yang terletak dekat Kota Tinggi untuk berpantang. Keesokan paginya, suami Zulaika ni pergilah buat laporan buku pink kat klinik kesihatan untuk buat pemakluman yang isterinya ni dah pun bersalin. Tujuannya untuk bagi info lah kepada jururawat untuk rawatan susulan dekat rumah. So nurse ni dia akan datang ke rumah untuk cek kondisi ibu dengan anak yang baru lepas bersalin tu. So nak jadikan cerita, masa nurse tu datang ke rumah nak cek Zulaika dengan anak dia ni, cek, rupa-rupanya suhu badan anak Zulaika ni naik. Anak si Zulaika ni yang baru lahir ni kena demam kuning disebabkan kurang minum susu badan, kata nurse tu. So nurse pun nasihatkanlah supaya Zulaika dengan baby dia ni cepat-cepat pergi ke hospital. Sebab bimbang dengan suhu babynya ni yang naik mendadak ni, suhu badan baby dia ni. So tengah hari tu jugalah suami si Zulaika ni hantar Zulaika dengan babynya ni pergi ke hospital yang terdekat sekali, iaitu dekat Hospital Kota Tinggi.
Jarak rumah mak dia dengan hospital Kota Tinggi ni sebenarnya agak jauh juga. Lebih kurang dalam 40 minit baru boleh sampai ke hospital tu. So lepas daftar dekat kaunter, Zulaikha dengan baby dia ni pun teruslah dimasukkan ke dalam ward. Hari tu, nak tak nak, kenalah Zulaikha ni bermalam dekat hospital. Tapi Zulaikha ni pun memang dah boleh agak dah pun yang dia mungkin kena tahan dalam ward. Sebab itulah dia pun bawa baju siap-siap awal-awal. Tapi yang tak bestnya, dia terpaksa berpisah ward dengan baby dia. Babynya ni dimasukkan ke dalam ward khas, bilik yang ada lampu biru tu. Memang khas untuk baby yang kena demam kuning. Kat dalam tu babynya akan ditutup matanya dengan iPad. Lepas tu baby tu akan tidur dalam baby couch yang berlampu biru. Si ibu pula hanya boleh masuk bila time nak bagi susu dekat anak dia je. Lepas tu si ibu pula ditempatkan kat dalam ward biasa. Zulaikha ni dah lah masa tu kali pertama dia bersalin. Pertama kali dapat baby. Of course lah dia akan rasa sedih bila nak tinggalkan anak dia tu seorang-seorang kat dalam ward tu. Walaupun bukanlah baby dia seorang-seorang je yang ada kat dalam ward tu. Ada jugalah baby-baby lain yang senasib dengan baby dia ni. Tapi bagi ibu yang kali pertama dapat baby ni, dia cuma terasa hati je kata dia. Malam tu, lepas dia susukan babynya, lepas dia tidurkan je babynya tu, dia pun baliklah ke katil untuk berehat dan tidur. Katil Zulaikha ni letaknya yang paling depan sekali di antara 10 katil yang lain. Hari tu ada lebih kurang 5 pasien dalam tu. Semuanya kes yang sama macam Zulaikha ni. Dekat sebelah katil Zulaikha pula memang kosong, tak ada langsung pasien. Malam tu keadaan dekat ward memang sunyi sepi. Zulaikha ni hanya baring je dekat atas katil dia sebab dia pun dah letih sangat dah masa tu. Dia perasan ada jugalah pasien yang berbual sama sendiri, mungkin berkongsi pengalaman masing-masing kot. Cuma Zulaikha je yang baring dekat atas katil sebab dia nak rest. Tapi entah kenapa agaknya, walaupun badan dia terasa letih, tapi susah betul mata dia ni nak terlelap. Entah apa agaknya otak dia fikirkan masa tu. Dalam keadaan mata dia yang macam makin lama makin layu tu, akhirnya dapat juga si Zulaikha ni lelapkan mata dia. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan satu suara kecoh. Buka-buka mata je, dia tengok ramai betul orang dekat dalam ward. Seolah-olah macam masa waktu melawat. Dia tengok jam dekat tangan dia, waktu dah nak dekat pukul 2 pagi dah. Takkanlah orang melawat pukul 2 pagi kan? Masa ni langsung otak si Zulaikha ni dia tak terfikirkan bukan. Dia tengok katil sebelah dia pun dah ada pasien dah. Bukan setakat katil dekat sebelah dia je. Hampir semua 10 katil tadi dah ada pasien. Tak ada satu pun katil yang kosong. Pasien yang duduk dekat sebelah katil Zulaikha ni umurnya lebih kurang awal 20-an. Tengah terbaring mengiring sambil perhatikan je muka Zulaikha. Lepas tu pasien tu tersenyum je bila terpandangkan muka Zulaikha. Zulaikha ni pun balaslah balikkan senyuman tu kan. Yang pasien-pasien yang lain ni, si Zulaikha ni nampak tengah sibuk berborak dengan orang yang lawat diorang ni. Kecuali pasien yang sebelah dia dengan Zulaikha je yang tak ada orang pun datang melawat. Masa ni si Zulaikha ni betul-betul dirasa pelik. Sejak bila agaknya hospital benarkan pelawat datang melawat malam-malam kan? Pukul 2 pagi pula tu. Dia tak pernah tahu pun hal ni. Kalau dia tahu, awal-awal lagi dia dah suruh suami dia datang. Si Zulaikha ni alang-alang dah terbangun tu. Dia pun teruslah duduk kat atas katil dia. Lepas tu terus bangun menuju ke toilet. So dia pun berjalanlah menuju ke toilet. Dalam nak menuju ke toilet tu, Zulaikha ni dia akan melalui semua katil pasien-pasien yang lain. So dia nampaklah semua pasien tengah duk sibuk dengan aktiviti masing-masing. Bukan takat pasien je, dia pun boleh nampak nurse pun sibuk ke hulu, ke hilir, lakukan tugas masing-masing. Seolah-olah masa tu, waktu tu macam hari siang. Betul-betul sibuk masing-masing. Lepas pergi toilet tu, lebih kurang 10 minit dia kat dalam toilet tu, dia pun keluar balik daripada toilet tu. Lepas tu terus menuju ke katil dia. Sekali bila dia keluar je daripada pintu toilet tu, terkejut gila bila dia tengok suasana dalam ward tu tak sama macam dia sebelum masuk ke dalam toilet tu. Kalau awal-awal tadi nampak ada ramai orang dalam ward tu, dengan pelawatnya, dengan nurse yang ke hulu ke hilir sibuk dengan tugas masing-masing tu kan. Kali ni ward tu jadi sunyi sepi. Semua pasien pun nyenyak dah tidur. Sudah. Terus automatik semua bulu roma si Zulaikha ni meremang-remang dah. Apa yang sebenarnya berlaku ni, fikir Zulaikha dalam hati dia.
Dia tengok katil sebelah dia, tak ada pun pasien dekat sebelah dia. Katil tu kosong je. Padahal tadi baru sebelum dia masuk ke toilet, ada je pasien dekat sebelah katil dia tu. Dia perhatikan keadaan sekeliling. Dia tengok cuma ada 5 je pasien kat dalam ward. Tak ada pun pasien yang ramai-ramai macam apa yang dia nampak tadi. Tak ada pun pelawat-pelawat yang ramai-ramai tadi tu. Tak ada. Takkanlah kesekejapan je pelawat-pelawat ni semua ni boleh balik kan? Zulaikha ni, dia mula rasa tak puas hati. Dia nakkan kepastian. Dia pun berjalanlah menuju ke desk nurse. Sampai je dekat nurse, dia pun terus tanya dekat nurse yang bertugas masa tu. Nurse, mana ramai-ramai pelawat tadi nurse? Nurse dah pindahkan ke pasien yang duduk dekat sebelah katil saya tadi ni? Memang hospital benarkan waktu malam-malam ya nurse? Nurse tu terus tengok muka Zulaikha. Berkerut dahi dia. Dia rasa pelik dengan soalan yang Zulaikha ni tanya dekat dia. Lepas tu nurse tu pun jawab, dah 2 pagi ni cik, mana datangnya pelawat malam-malam ni? Bila masa pula ada pasien dekat sebelah awak tu? Dah awak pergi tidur lah. Awak ngigau ni agaknya ni. Terus si Zulaikha ni dia jadi tersentak. Agaknya betul lah apa yang nurse ni cakap. Mungkin dia mengigau agaknya. Tak pun mungkin dia berhalusinasi agaknya. Mungkin perkara ni terjadi bila dia terlalu stres memikirkan kesihatan baby dia agaknya. Mungkin lah. Tapi apa yang berlaku tu betul-betul nampak nyata di mata Zulaikha ni. Dia sendiri pun tak pasti apa yang dia nampak tu adakah real ataupun just imajinasi dia je. Tapi satu perkara yang dia pasti, apa yang dia nampak tu semua dalam keadaan dia sedar dan bukan dia bermimpi. Itu dia memang pasti. Wallahualam. So itulah pengalaman si Zulaikha ni semasa dia berada di hospital Kota Tinggi masa dia lahirkan baby yang pertama. So, habis dah 2 kisah seram ibu yang baru lepas bersalin. Bercakap pasal ibu yang baru lepas bersalin ni mengingatkan saya betapa besarnya pengorbanan seorang ibu ni. Adik-adik yang dengar kisah ni, korang bukan sahaja mendengar kisah seram, tapi jadikan cerita ni sebagai peringatan betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Korang kena belajar menghargai pengorbanan ibu korang. Dalam masa nak beranakkan kau nak kena bertarung nyawa. Lepas beranakkan kau nak kena pastikan kau sihat pula. Nak kena jaga korang sampai korang besar. Lepas tu kena pastikan korang berjaya. Bukan satu kerja yang mudah tu. Faham tak? So ingatlah pesan saya ni, pesan seorang ayah kepada anak, pesan seorang abang kepada adik. Jangan sekalipun jangan kurang ajar ataupun derhaka dengan mak bapak korang. Terutama sekali dekat ibu korang. Sebab sekali dia tak halalkan susu yang dia bagi minum dekat korang, tak cium pintu syurga lah korang nanti. Ingat tu, sedikit pesanan daripada Anas Rahmat. Alright, so sampai sini je Malam Mistik kali ni. Buat korang yang nak hantar cerita korang dekat segmen Malam Mistik ni, tak kisahlah cerita tu cerita seram-seram sangat ke, seram-seram sejuk ke, seram-seram kelakar ke, seram-seram romantik ke kan. Kalau korang nak hantar cerita dekat Malam Mistik, nak saya ceritakan, jangan segan-segan. Korang boleh hantar cerita korang melalui email malammistik@gmail.com ataupun korang boleh je share melalui mana-mana sosial media saya yang dah saya tuliskan pun dekat ruangan description tu. Dah tinggal tekan je, tekan link tu. Alright, so hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Korang jaga diri korang baik-baik. Jangan berurusan dengan setan kalau nak hidup korang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.